kemas antara kisah kejayaan kerajaan. Rukun negara jadi penggerak keluarga Malaysia maju bersama. Assalamualaikum, salam keluarga Malaysia. Saya Alif Ashraf Kamanor. Berita wilayah Sabtu 20 Ogos 2022 membawakan laporan terkini dari seluruh negara. Berita langsung dari Sarawak, Sabah dan Perak mengisi paparan petang ini. Terus setia sejam bersama kami. Saudara, Jabatan Kemajuan Masyarakat Kemas merupakan antara kisah kejayaan kerajaan. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, ramai bekas pelajar Taman Asuhan Kanak-Kanak Taska dan Taman Bimbingan Kanak-Kanak Tabika menjadi pemimpin dan mencapai kejayaan dalam kehidupan hasil didikan awal Kemas. Kemas merupakan salah satu cerita kejayaan kerajaan. Success story. Ramai di kalangan yang berjaya hari ini, yang menjadi pemimpin hari ini, asalnya sebahagiannya besarnya dididik, mendapat pendidikan awal daripada Kemas, terutamanya masyarakat luar bandar. Sebab itulah kerajaan sentiasa menyokong Kemas ini. Di Bera, saya mengambil pendirian sejak daripada mula menjadi ahli Parlimen Bera untuk menjadikan pendidikan sebagai agenda utama kita. Bukan sahaja di peringkat Kemas, tetapi di peringkat sekolah dan sebagainya. Tahun ini, kerajaan memperuntukkan RM140 juta bagi program bantuan makanan tambahan PBMT untuk kanak-kanak di Tabika dan Taska di seluruh negara. Program itu memberi manfaat kepada 225,281 kanak-kanak di Tabika dan 9,716 kanak-kanak di Taska Kendalian Kemas. Beliau berkata demikian ketika berucap merasmikan program Jom Masuk Kampung dan Hari Potensi Kemas Parlimen Bera di Padang Awam Felda Teriang 3 Bera. Program Jom Masuk Kampung yang dilaksanakan Kemas diharap mampu meningkatkan kefahaman rakyat mengenai dasar dan kejayaan dicapai kerajaan. Ia diharap dapat membantu memberikan maklumat tepat kepada rakyat. Bersatu teguh, bercerai roboh. Perumpamaan bagi sebuah keluarga Malaysia. Mencapai usia 65 tahun kemerdekaan dengan kepelbagaian adat, budaya dan agama yang dimiliki keluarga besar ini, rukun negara tetap menjadi pegangan utuh rakyat untuk bergerak maju bersama. Ikuti laporan Nur Ashikin Harun. Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan adalah rukun negara yang dibentuk sebagai ideologi kebangsaan bagi menyatukan kepelbagaian yang wujud di bawah rumpun yang sama. Pengarah Jabatan Penerangan Negeri Sembilan, Zabah Abu Bakar berkata, sebagai keluarga Malaysia, kaedah menzahirkan rasa cinta kepada negara tidak terhad kepada mengibarkan bendera semata-mata. Antara kita cintakan negara kita ialah kita wujudkan perpaduan. Dan kedua, kita mematuhi undang-undang. Ketiga, kita mematuhi dasar-dasar yang dilaksanakan oleh kerajaan. Dan kita tidak menyebar berita-berita yang palsu. Jadi inilah antara perkara-perkara yang kita boleh laksanakan selain daripada menyebarkan jalur gemilang. Sementara itu, Fellow Akademi Sains Malaysia, Profesor Ulung Datuk Dr. Syamsul Amri Baharudin berkata, dalam pertambahan rangka masa kemerdekaan negara,
walaupun rakyat berdepan dengan pelbagai cabaran, masih tetap bergerak sebagai satu keluarga. Kekitaan itu tumbuh asalnya dari keluarga. Belum ada negara Malaysia, kita dah ada keluarga. Jadi menanamkan rasa kekitaan dalam keluarga itu boleh dipanjangkan, diluaskan dan diangkat. Itu sebabnya diangkat oleh Perdana Menteri kita menjadi satu lambang. Kerana keluarga itu sangat hampir pada diri kita semua. Jadi bila kata keluarga Malaysia itu maknanya bukannya hanya keluarga satu-satu keluarga, tapi mengenai bagaimana Malaysia ini dengan kelainan itu kita boleh bergerak seolah-olah seperti satu keluarga. Pemilihan logo tahun ini yang berkonsepkan jalur liputan internet dan tema Keluarga Malaysia Teguh Bersama turut mempamerkan kebersamaan rakyat sebagai keluarga Malaysia yang hidup bersatu dan aman damai sekaligus menjadi intipati untuk negara bergerak ke hadapan. Tanggal 31 Ogos 2022 menandakan sudah 65 tahun negara merdeka daripada dijajah. Mengharungi 65 tahun itu, pelbagai kejayaan termasuk cabaran dilalui rakyat bumi bertuah ini. Satu daripada elemen penting, kita seharusnya terus berjuang dalam melawan rasa prasangka. Ayo keluarga Malaysia, teguh bersama. Selamat Hari Kebangsaan 2022. Nur Ashikin Harun, RTM. Baik, Karnival Semarak Uniti Merdeka Keluarga Malaysia Teguh Bersama, satu platform yang mampu menyubur dan memperkukuh perpaduan rakyat. Menurut Ahli Parlimen Jelebu, Datuk Seri Jalaluddin Alias, tema yang dipilih juga bertetapan dengan sambutan Bulan Kebangsaan bagi menyemai semangat perpaduan. Menerusinya, keluarga Malaysia yang terdiri daripada pelbagai kaum dan agama dapat sama-sama meraihkan perbezaan budaya masing-masing dan menyemai rasa hormat. Saya sekali lagi nak mengucapkan tahniah dan syabas di atas usaha Jabatan Perpaduan Negeri dan juga daerah, di atas usaha semua ketua-ketua jabatan untuk memastikan aspirasi nasional kita, semangat cintakan negeri dan negara ini dapat kita tanam sedalam-dalamnya di dalam setiap individu dan masyarakat. Kita tidak mau lihat antara Melayu dengan Cina, antara Cina dan India, dan antara kaum sesama kaum yang berada di dalam negara berada dalam keadaan yang tegang, berada yang dalam keadaan yang tidak menghormati antara satu sama lain, dan berada dalam keadaan mempertikaikan kelebihan sesuatu kaum yang berada di dalam negara. Beliau yang juga Timbalan Menteri Wilayah Persekutuan berucap merasmikan Karnival Semarak Uniti Merdeka Keluarga Malaysia Teguh Bersama peringkat Negeri 9 di Jelebu. Pengisiannya termasuk Unity Fun Walk, pertandingan busana, sukan rakyat dan pameran pelbagai agensi. Baik saudara, bukan sahaja menyantuni komuniti setempat dari pelbagai latar belakang untuk memberi kefahaman mengenai konsep keluarga Malaysia, bahkan Jabatan Komunikasi Komuniti turut menarik minat golongan profesional muda dalam program Idea Bina Negara Keluarga Malaysia. Lanjut mengenainya, kita bersama Atika Ismail yang ketika ini berada di tapak Karnival Perkarangan Stadium Melawati Shah Alam bersempena jelajah aspirasi keluarga Malaysia. Silakan. Suara dan perlibatan anak muda dalam usaha memulihkan negara amat penting. Itu yang diungkapkan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob pada Ogos tahun lalu. Dan untuk mengetahui lebih lanjut usaha ini bersama dengan saya ketika ini, Ketua Pengarah Jabatan Komunikasi Komuniti, Datuk Dr. Zuraidi Ishak. Apa khabar, Datuk? Baik, Alhamdulillah. Terima kasih menjemput saya. Sama. Okey, Datuk, mungkin boleh kongsikan kepada penonton RTM peranan yang dibawa oleh JAKOM itu sendiri bersempena dengan jelajah aspirasi keluarga Malaysia Selangor. Okey, mengenai jelajah aspirasi keluarga Malaysia, buat pertama kalinya jelajah ini akan ada satu booth ataupun kemah yang fokus kepada anak muda. Dan di sini sejak semalam kami nampak ramai anak muda yang berkerumun datang berpusu-pusu ke booth ini, dan kami merasa teruja kerana rupa-rupanya anak muda Selangor juga menyokong aspirasi keluarga Malaysia. Dan saya difaham juga antara program yang menjadi tumpuan adalah Idea Bina Negara Keluarga Malaysia, kerana dia memberi fokus terhadap suara dan mengangkat suara anak muda itu. Mungkin Datuk boleh ceritakan sikit berkaitan dengan program ini.
Idea Bina Negara ini sebenarnya adalah idea yang dicetuskan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Yang pertama, untuk ada satu platform bagi anak muda untuk meluahkan apa yang tersekat di dada, apa saja yang dia nak, wish list dia, kehendak dia ada tempat untuk diluahkan. Dan yang kedua, luahan itu akan diambil kira oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk dimasukkan ke dalam pertimbangan idea-idea untuk bajet negara. Dan yang ketiga, of course, seperti mana projek-projek lain, program ini adalah untuk membina rasa patriotik di kalangan anak muda terhadap negara kita. Kebetulan pula bulan ini adalah bulan kebangsaan, bulan kemerdekaan. Seperti yang kita sedia maklumlah, JECOM kan memainkan peranan sebagai komunikasi dua hala di antara kerajaan dan juga rakyat. Mungkin apa yang diharapkan di peringkat JECOM sendiri bersempena dengan aspirasi keluarga Malaysia Selangor ini dari aspek tersebut? Harapan kami di JECOM ialah supaya anak muda jangan rasa kecewa menganggap kerajaan tidak mendengar suara mereka. Mereka ada saluran. JECOM bersedia untuk jadi perantara di antara kerajaan dengan anak muda. Datanglah kepada kami. Kami boleh dihubungi dalam website, dalam booth ini kalau datang ke sini, dan kami mempunyai pegawai JECOM di setiap daerah di seluruh negara. So, datang kepada kami, boleh bincang, boleh buat program bersama-sama agar anak muda kita ni, nama pun IBN, Idea Bina Negara. Give us some ideas and we will help. Sama-sama kita bantu untuk membangunkan negara kita mengikut acuan anak muda sekarang. Sebab masa depan negara bergantung pada anak muda sekarang ini. Terima kasih Datuk kerana sudi berkongsi dengan kami. Terima kasih Datuk. Terima kasih kerana ada masa untuk JECOM di sini. Terima kasih Datuk. Okey, saudara, sebenarnya saya juga difahamkan sebenarnya penganjur jelajah AKM Selangor ada menyediakan perkhidmatan bas percuma daripada pukul 9 pagi sehingga 9 malam di 3 lokasi pengambilan, iaitu di hentian Pusat Bandar Seksyen 14, Pasaraya Giant Seksyen 13 dan LRT Glameri yang menggunakan 2 bas Rapid Selangor dan juga Rapid KL. Dan saya juga difahamkan sebentar saja lagi akan berlangsungnya program Idea Bina Keluarga Malaysia yang bakal dirasmikan Timbalan Ketua Setiausaha Kanan Jabatan Perdana Menteri Datuk Solehuddin Al-Yubi. Itu saja dapat saya kongsikan perkembangan semasa di tapak karnival perkarangan Stadium Shah Alam. Kita kembali bersama Alif Ashraf di Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih Atika. Saudara, cuti hujung minggu dimanfaat sepenuhnya orang ramai untuk mengunjungi jelajah aspirasi keluarga Malaysia JAKM. Meskipun hujan pada sebelah pagi tadi, namun hari kedua JAKM edisi Selangor tetap berlangsung meriah. Laporan Atika Makhtar. Antara yang menjadi tumpuan reruai Kementerian Komunikasi dan Multimedia KECOM. Pelbagai aktiviti ditawarkan, antaranya Sudut DJ Selangor FM, sesi beramah mesra bersama artis anjuran Finas selain pertandingan bintang patriotik. Setakat ini sambutan orang ramai sangat positif dan penganjurannya dianggap berjaya khususnya KECOM dalam menyampaikan aspirasi kerajaan kepada rakyat. KECOM membawa 6 agensi iaitu Japan dengan aktivisnya, MDEC dengan e-usahawannya, Cyber Security dengan klinik-klinik untuk IT. Lepas tu kita ada DJ Corner, kita lagi ada MC dengan package remaja. Saya rasa almost 80% di sepanjang jelajah ni sambutan amat menggalakkan. Banyak orang ramai juga menanya tentang apa perkhidmatan yang ditawarkan oleh kementerian sendiri dan kita memberinya dengan sebaik mungkin ya. Dalam pada itu, bersesuaian dengan tema Usahawan Keluarga Malaysia, Penggerak Ekonomi Negara, pelbagai produk industri kecil dan sederhana IKS turut ditawarkan pada jelajah kali ini. Ini termasuklah makanan, kraftangan mahupun produk kecantikan. Sebelum ni saya banyak pada perniagaan online. So bila ada program yang macam ni, saya dapat bersemuka terus dengan kita punya pelanggan. So memang sangat-sangat membantu kita untuk memasarkan kita punya produk lah. Dalam masa yang sama kita dapat platform untuk lebih dekat kepada kita punya pelanggan. Sebenarnya produk IKS ini mampu bergerak seiring dalam mencana ekonomi negara selain mendapat permintaan dari dalam dan luar negara.
Sebelum JAKM labuhkan tiranya esok, ayuh beramai-ramai memeriahkan jelajah kali ini. Atika Maktar untuk RTM. Baik saudara, sebelum ke perkembangan lain, kita ikuti dahulu laporan cuaca semasa seluruh negara bersama Pegawai Met Malaysia Abdul Aizad Nazmi. Silakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Laporan cuaca petang ini kita mulakan dengan pemantauan keadaan cuaca semasa menunjukkan bahawa masa ini taburan hujan yang tinggi dan aktif di kawasan hampir semua negeri di Semenanjung buat masa ini menunjukkan benar-benar aktif dan hujan lebat di beberapa tempat sedang berlaku melibatkan di kawasan Lembah Kelang, negeri Perak, Pahang sehinggalah ke timur seperti di daerah Kuantan, Pekan Rompin dan sehinggalah ke selatan seperti melibatkan negeri Johor seperti di Batu Pahat dan Pontian dan menuju ke dalam Segamat Keluang dan juga Segamat di negeri Johor. Dan rata-rata hujan di hampir semua negeri ini dijangkakan akan berterusan sehingga ke awal malam ini. Baiklah, kita beralih ke negeri Sabah dan juga Sarawak. Sedikit perbezaan dilihat di sini kerana keadaan cuaca cerah dan tiada hujan hampir mendominasi di hampir semua bahagian. Namun begitu, hujan di satu dua tempat masih lagi kelihatan melibatkan di kawasan bahagian Kuching dan sehinggalah ke pedalaman seperti Betong dan pesisir pantai melibatkan bahagian Mukah di sini. Dan kita seterusnya kita beralih ke negeri Sabah pula, kelihatan ia berlaku di sekitar bahagian Ranau dan bahagian Sanakan negeri Sabah. Dan tidak usah runsing kerana keadaan hujan di kedua buah negeri ini bakal berterusan sehingga ke lewat petang ini. Baiklah, tips cuaca malam ini Met Malaysia menjangkakan rata-rata hujan di negeri-negeri Semenanjung boleh berterusan sehingga ke awal malam ini dan juga sedikit perbezaan kerana hujan berserta ribut petir bakal berlaku melibatkan di kawasan bahagian Miri dan sehinggalah ke pedalaman Bintulu dan Mukah dan tidak lupa juga di bahagian Kapit negeri Sarawak. Dan menjelang pada keesokan pagi pula dinasihatkan bagi mereka yang ingin melakukan aktiviti di luar rumah agar menghindari di kawasan pesisir pantai melibatkan di kawasan pesisir pantai barat Semenanjung Malaysia dan juga sekitar pesisir pantai negeri Sarawak dan juga Sabah Barat. Dan sebelum kita berpisah pula, dinasihatkan keadaan amaran bakal berkuat kuasa iaitu amaran kategori pertama bermula pada esok hari sehingga 23 Ogos 2022 melibatkan kawasan perkapalan Phuket iaitu berbahaya ke atas semua aktiviti bot-bot kecil, suka laut dan juga rekreasi laut. Sekian dahulu laporan cuaca buat petang ini. Dapatkan informasi cuaca di laman Facebook kami, Instagram, Twitter dan juga YouTube. Saya Abdul Aizad. Assalamualaikum. Ketika dulu kita bercakap soal bekerja sebagai satu pasukan, saya tukar kepada konsep bekerja sebagai satu keluarga tanpa mengira kaum sekali. Mesti meletakkan keluarga sebagai prioriti ataupun keutamaan dalam kehidupan mereka. Sebagai Perdana Menteri, of course, saya nak yang terbaik untuk rakyat. Temu bual khas inspirasi setahun keluarga Malaysia, teguh bersama dengan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Baik, kita ke Sarawak Bumi Kenyalang dan antara fokus hari ini langkah dan prosedur operasi standard bagi membolehkan Kerajaan Sarawak bertindak mengatasi projek sakit di negeri itu. Perinciannya bersama Vanessa Mary. Silakan Vanessa.
Ya, Alif, Kementerian Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan MIPD berharap dapat melaksanakan pelbagai langkah dan strategi untuk menangani projek sakit di negeri ini. Timbalan Premier Datuk Ahmad Douglas Ugambas berkata, Kementerian berkenaan dan Jabatan Kerja Raya JKR Negeri merancang untuk mengadakan seminar dan mengemukakan cadangan tidak lama lagi untuk mengurangkan dan menghentikan projek-projek sakit yang berlaku. Datuk Ahmad Douglas menjelaskan perlu ada prosedur operasi standard, SOP dan program untuk memastikan projek sifar sakit pada masa akan datang. Beliau menambah, dengan adanya SOP berkenaan, ia akan membolehkan kerajaan bertindak segera ke atas projek-projek berpotensi bermasalah. Katanya apabila sesebuah projek dapat dilaksanakan mengikut jadual, ia akan memberi imej yang positif kepada kementerian dan jabatan terbabit. Datuk Ahmad Douglas yang juga Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan mengingatkan pegawai kementerian dan jabatan berkaitan bahawa kerajaan di bawah gabungan Parti Sarawak mempunyai harapan yang tinggi terhadap pelaksanaan projek pembangunan yang memberi manfaat kepada rakyat. Beliau juga berkata pertumbuhan ekonomi negeri juga bergantung kepada keupayaan MIPD dan JKR Negeri untuk membelanjakan wang yang diperuntukkan untuk projek infrastruktur negeri. Beliau dalam pada itu berkata, dalam memantau pelaksanaan dan kemajuan mana-mana projek adalah penting bagi jurutera, pekerja teknikal dan perunding mempunyai pelan kerja untuk memastikan kontraktor menyiapkan projek mengikut jadual. Jelasnya pelan kerja tersebut akan memperincikan jadual kerja, tenaga kerja dan jentera yang diperlukan serta kemajuan projek. Terdahulu, Datuk Ahmad Douglas turut menghadiri taklimat dan melawat tapak projek jambatan berjumlah RM89.7 juta di Batang Kemena dan pusat pentadbiran baharu bahagian Bintulu di Jepak yang bernilai RM117.9 juta. Pembangunan lebih mudah dicapai sekiranya negara berada dalam keadaan aman dan sejahtera. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti, Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata, keperluan semasa dapat dicapai dengan adanya kerjasama antara pelbagai pihak selain memupuk perpaduan dan solidariti dalam kepelbagaian bagi meningkatkan kesejahteraan komuniti. Datuk Seri Fatimah menjelaskan hubungan baik dan berkualiti antara komuniti akan mewujudkan kebersamaan bagi mengukuhkan keharmonian sosial selain memudahkan kerajaan menangani isu dan cabaran sosial secara bersepadu. Datuk Seri Fatimah berkata demikian pada program Semarak Unity Keluarga Malaysia Teguh Bersama Unity Fun Run 2022 di Pustaka Negeri Kuching. Mengenai program tersebut, ia mampu merakyatkan perpaduan sebagai prinsip utama aspirasi keluarga Malaysia termasuk golongan kanak-kanak. Beliau harap ianya dapat diteruskan setiap tahun bagi memastikan keharmonian, perpaduan dan keamanan sentiasa wujud khususnya di Sarawak. Sebuah akademi Al-Quran bakal ditubuhkan di Masjid Al-Kadim di Sibu yang akan mengetengahkan penggunaan teknologi digital dalam pengajaran Al-Quran. Timbalan Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Dr. Anwar Rapai berkata, penubuhan akademi itu penting kerana kaedah pembelajaran Al-Quran perlu berubah mengikut peredaran zaman agar ia mampu menarik lebih ramai anak muda untuk mendekati dan mempelajari Al-Quran sama ada dari segi bacaan dan pemahaman isi kandungan. Dr. Anwar menjelaskan selain kaedah konvensional, akademi tersebut kelak juga menyediakan pengajaran menerusi kaedah kelas dalam talian. Beliau menambah akademi itu juga menerapkan penggunaan Al-Quran digital untuk mempercepatkan pemahaman. Kita mesti selaras dengan keadaan semasa supaya mereka tidak melihat bahawa perkembangan Al-Quran ini tidaklah seperti tidak ada kemajuan. Selaras dengan perkembangan zaman sekarang. Dr. Anwar ditemui media ketika menghadiri Majlis Tilawah Al-Quran peringkat bahagian Sibu yang diadakan di Masjid Darul Amilin, Permai Sibu. Pada majlis tersebut, kategori Qari dimenangi oleh Abdul Khalik Hasbullah, manakala kategori Qari'ah Zaubidah Apta muncul Johan. Johan membawa pulang wang tunai RM1,000, piala dan CJ penyertaan dan akan mewakili bahagian Sibu dalam pertandingan peringkat negeri Sarawak kelak.
Warga emas yang layak dan memenuhi syarat adalah digalak untuk segera memohon kenyalang Gold Card KGC. Ia penting memandangkan banyak manfaat yang boleh dinikmati oleh pemegang kad untuk kesejahteraan hidup mereka. Ahli Dewan Undangan Negeri Lingga, Dayang Nur Razah Awang Soho berkata, KGC adalah inisiatif kerajaan negeri dalam menjaga kebajikan warga emas. Ia juga satu bentuk penghargaan daripada kerajaan terhadap sumbangan golongan berkenaan dalam pembangunan negeri ini. Antara manfaat yang dinikmati oleh pemegang kad termasuklah diskaun rawatan di klinik dan hospital, diskaun penerbangan dan pengangkutan awam, perlindungan insurans serta bantuan khairat kematian. Selain itu, pemegang kad juga dapat menikmati diskaun untuk pembelian ubat di farmasi dan membeli belah di kedai-kedai rakan strategi KGC. Dalam pada itu, Dayang Nur Razah berharap warga emas kekal aktif dalam pembangunan sosial sesebuah komuniti. Katanya, walaupun mereka adalah golongan yang telah bersara dalam perkhidmatan masing-masing, namun ramai yang masih mampu menyumbang idea dan pengalaman untuk kemajuan masyarakat setempat. Dayang Nur Razah Awang Soho berucap pada program Golden Fun Walk di Sri Aman. Program anjuran bersama Pusat Perkhidmatan Warga Emas Sri Aman dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat disertai kira-kira 200 warga emas termasuk golongan belia dan kanak-kanak. Pemimpin perlu memastikan setiap yang disampaikan menerusi media sosial dapat mempengaruhi orang ramai terutamanya generasi muda untuk sentiasa berfikiran positif, cinta akan negara, taat kepada pemimpin, mempunyai akhlak dan budi pekerti yang baik. Ahli Parlimen Igan Ahmad Joni Zawawi berkata ianya akan melahirkan dan membentuk generasi muda pasca merdeka yang berakhlak mulia, rajin dan berbudi pekerti. Ahmad Joni menjelaskan media sosial memainkan peranan penting dan mempunyai pengaruh yang besar dalam masyarakat. Oleh itu, katanya rakyat tidak seharusnya sewenang-wenangnya menyatakan sesuatu di media sosial melainkan untuk berkongsi mesej yang baik dan berguna. Tegasnya, pemimpin tidak hanya perlu menunjukkan teladan yang baik tetapi juga perlu memberikan nasihat secara konsisten kepada generasi muda masa kini supaya sentiasa menyimpan perasaan taat setia dan cintakan negara secara umumnya dan negeri khususnya. Ahmad Joni berkata demikian pada program Merdeka at Community di Daro. Mengenai program Kembara Merdeka Keluarga Malaysia 2022, beliau menyifatkan ia merupakan satu inisiatif yang baik yang dapat memberikan manfaat kepada rakyat. Tambahnya, ia juga dapat menyampaikan mesej kemerdekaan dan menyemarakkan lagi semangat patriotisme serta nasionalisme dalam kalangan rakyat. Sarawak akan membina pusat kecemerlangan tinggi sukan seperti Kompleks Sukan Negara Bukit Jalil bersebelahan Perkampungan Sukan Sarawak yang sedang dibangunkan di Petra Jaya, Kuching. Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata projek berkenaan akan dibiayai sepenuhnya oleh kerajaan negeri. Datuk Seri Abdul Karim menjelaskan ketika ini projek berkenaan masih dalam peringkat reka bentuk. Satu lagi prasarana yang akan dibina dalam bersebelahan dengan Sarawak Sport Village adalah our Centre of High Performance. Our Centre of High Performance seperti Bukit Jalil lah, kita nak ada tempat kita sendiri untuk kita meningkatkan atlet-atlet kita. Menurut beliau, pembinaan pusat itu menunjukkan komitmen tinggi kerajaan Sarawak dalam pembangunan atlet tempatan dalam pelbagai acara sukan untuk jangka masa panjang. Katanya sebuah galeri untuk mempamerkan tokoh dan jago sukan yang telah mengharumkan nama bumi Kenyalang dan Malaysia amnya di persada dunia atau kebangsaan juga dirancang untuk diwujudkan di perkampungan sukan tersebut. Selain bertujuan untuk mengenang jasa besar mereka kepada negeri dan negara, ia juga boleh menjadi inspirasi kepada atlet muda dan belia masa kini. Datuk Seri Abdul Karim menambah, kemudahan untuk sukan kriket dan rugby turut akan dimuatkan di perkampungan berkenaan. Mengulas mengenai perkampungan sukan Sarawak, beliau menjelaskan pengisiannya adalah lebih kepada tempat penginapan untuk atlet bagi menjalani latihan intensif atau persiapan akhir sebelum menyertai kejohanan. Beliau bercakap kepada pemberita selepas merasmikan kejohanan taekwondo antarabangsa
Piala Borneo Premier Sarawak 2022 di Stadium Perpaduan Kuching. Kejohanan itu disertai 22 pasukan dari 13 buah negara. Majlis penutupan bakal disempurnakan oleh Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg esok. Dengan itu sekian berita dari Sarawak. Bersama kita semarakkan sambutan Bulan Kebangsaan. Kita kembali bersama Alif di Angkasa Puri. Silakan. Ya, baik. Terima kasih Vanessa. Baik, untuk perkembangan dari Sabah petang ini, kita bersama Anisia Dulles. Antara fokus, seorang lelaki ditemukan lemas selepas terjun ke sungai dan 3 rentung dalam kebakaran. Terus dengan laporannya. Silakan, Ann. Ya, Alif, seorang lelaki ditemukan lemas selepas dipercayai terjun dari jambatan Sungai Petagas kira-kira 12:30 hari tadi. Mangsa ditemukan pasukan bomba kira-kira pukul 3.50 petang. Berdasarkan keterangan ahli keluarga mangsa yang bekerja sendiri keluar rumah pada tengah hari dalam keadaan kurang sihat akibat cacar yang dialaminya sejak beberapa hari lepas. Jadi mangsa kita bawa ke unit forensik Hospital Queen Elizabeth untuk tindakan selanjutnya. Dan kes ini kita sesat di bawah laporan mati mengejutlah. Ya, motif setakat ini terlalu awal untuk kita bagi tahu apa motif. Walau bagaimanapun kes ini kita siasat. Operasi mencari dan menyelamat mangsa dilakukan 26 anggota polis, bomba dan Angkatan Pertahanan Awam. 2 wanita dan seorang lelaki ditemukan rentung dalam kebakaran di sebuah rumah teres 2 tingkat di Taman Raja Wali Sandakan malam tadi. Mayat mangsa dihantar ke unit forensik Hospital Duchess of Kent, HDOK Sandakan untuk bedah siasat. Menurut Ketua Polis Daerah Sandakan Abdul Fuad Abdul Malik, mangsa lelaki dikenali sebagai Chin Siong Vui, 54 tahun, manakala 2 lagi mangsa belum dikenal pasti identiti mereka. Ketiga-tiga mangsa ditemukan rentung di tingkat bawah bahagian ruang tamu. Kes diklasifikasikan sebagai mati mengejut, manakala punca kebakaran dan nilai kerugian masih dalam siasatan. Sabah mencatat pelaburan asing bernilai 5.1 bilion ringgit bagi tempoh Januari hingga Ogos tahun ini. Ia sekaligus meletakkan Sabah sebagai penerima pelaburan asing ketiga terbesar di Malaysia. Menurut Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji G. Noor, angka tersebut dijangka melepasi paras 7 bilion dengan mengambil kira projek pelaburan berimpak tinggi 2 bilion ringgit yang kini sedang dilaksanakan. Datuk Haji G yang juga Menteri Kewangan yakin ekonomi negeri akan terus berkembang sejajar ekonomi negara yang dijangka mengukuh antara paras 5.5% dan 6.5%. Datuk Haji G berucap dalam majlis makan malam bersempena lawatan duta-duta negara Arab ke Sabah di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah, Kota Kinabalu. Ketika ini, jumlah perdagangan Malaysia dengan Arab Saudi meningkat 116.7% kepada 16.98 bilion ringgit bagi tempoh Januari hingga Ogos tahun ini berbanding 7.84 bilion ringgit bagi tempoh sama tahun lepas. Kementerian Alam Sekitar dan Air Kasar memperuntukkan 800 juta ringgit tahun ini bagi mengatasi masalah banjir di Sabah. Peruntukan itu bagi melaksanakan kerja-kerja mengorek dan mendalamkan sungai serta membina ban tebing sungai. Menterinya Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man berkata, kerja-kerja akan dimulakan tahun depan secara berperingkat berdasarkan tahap kesan banjir kawasan terlibat. Kita harapkan dengan kelulusan peruntukan 800 juta, ini satu berita gembira lah, khususnya bagi kawasan-kawasan yang selama ini tenggelam dengan banjir dan sebagainya. Kita akan segerakan peruntukan tersebut dan segerakan pembinaan, insya-Allah. Datuk Seri Tuan Ibrahim menyatakan demikian kepada media selepas meninjau jalan raya menuju pantai di Kampung Sekayan Pengalat Besar Papar yang perlu ditambah ban selepas mendap akibat banjir.
Beliau turut memaklumkan KASA meluluskan peruntukan RM30 juta bagi pembinaan laluan banjir di Sungai Membakut dan Sungai Bin Suluk, manakala RM32 juta lagi untuk mengatasi hakisan dan banjir di kawasan pantai. Turut diperuntukkan sejumlah RM12 juta untuk Pusat Pemeliharaan Sungai Padas di Beaufort. Kerajaan negeri akan mempertimbang permohonan penjawat awam dan penduduk luar Sabah untuk mendapatkan status penduduk tetap PR. Bagaimanapun, tapisan akan dilakukan berdasarkan kriteria dan syarat khas ditetapkan Jabatan Imigresen. Antara kriteria ditetapkan ialah telah menetap di Sabah dalam satu tempoh masa ditetapkan selain banyak memberi sumbangan kepada pembangunan negeri. Pemberian PR adalah diskresi lah kan, antara kuasa mutlak Kerajaan Negeri Sabah, dan Kerajaan Negeri Sabah selalu mempertimbangkan permohonan-permohonan daripada masyarakat yang bukan daripada Sabah. Untuk makluman, memang ramai permohonan sudah di Pejabat Ketua Menteri, dan ini kita akan mempertimbangkan sebaik-baiknya lah. Dato' Roland menyatakan demikian kepada media selepas merasmikan Majlis Dialog bersama pemimpin masyarakat India Sabah di Kota Kinabalu. Dalam majlis ini, pengerusi penaja Gabungan Persatuan-Persatuan Masyarakat India Sabah, Dato' A. Nagaraju memaklumkan pihaknya akan menganjurkan dialog sama di daerah lain bagi mengumpul data sebenar masyarakat India di Sabah. Setakat ini dianggarkan hampir 18,000 masyarakat India di Sabah berkhidmat di pelbagai agensi kerajaan selain menjalankan perniagaan. 2 kilang blok ais di daerah Sandakan dikompaun kerana menjalankan operasi tanpa lesen serta melanggar undang-undang di bawah Akta Makanan 1983, Peraturan-Peraturan Makanan 1985 dan Peraturan-Peraturan Kebersihan Makanan 2009. Masing-masing dikompaun RM6,000 dan RM3,500. Hasil pemeriksaan Pejabat Kesihatan Kawasan Sandakan, Pegawai Kesihatannya Dr. Johari Awang Besar memaklumkan 4 lagi kilang ais dikenal pasti tidak berlesen. Bagaimanapun, pemilik kilang sudah mengemukakan permohonan mendapatkan lesen dan kini masih menunggu kelulusan. Kepada mereka yang masih lagi degil lah, bahasa dia kan degil, tidak mahu membuat mengikut apa peraturan yang telah ditetapkan oleh kerajaan, khususnya oleh Kementerian Kesihatan Malaysia, Pejabat Kesihatan Kawasan Sandakan akan terus membuat operasi lebih kerap. Kita boleh tutup kilang supaya mereka membuat aktiviti pembersihan, dan kita akan terus bimbing mereka supaya mereka akan memohon untuk mendapatkan lesen. Dr. Johari ditemui media selepas operasi pemeriksaan 2 buah kilang ais di Sandakan. Ya, sekian paparan dari negeri di bawah Bayu. Terus ikuti lebih banyak perkembangan semasa dalam negara menerusi berita wilayah. Berita seterusnya kita kembali ke Angkasa Puri bersama Alif. Alif, silakan. Baik, terima kasih, Anne. Baik, projek pembinaan laluan alternatif terowong menora yang diluluskan kerajaan dijangka dilaksanakan tahun ini. Menteri Besar Datuk Seri Sarani Mohamad berkata, perkara itu dimaklumkan pengerusi eksekutif West Ipoh Span Expressway WISE ketika pertemuan mereka baru-baru ini. WISE merupakan syarikat konsesi yang dilantik untuk melaksanakan pembinaan jalan tersebut, membabitkan laluan sepanjang 64 km bermula dari susur keluar Gopeng melalui Si Putih sebelum keluar di Kuala Kangsar. Jadi secara kebetulan saya dapat berjumpa dengan Tan Sri Borhandollah, iaitu pengerusi WISE, dan katanya ia akan dilaksanakan dalam sedikit masa lagi. Jadi ini sudah tentu dia berkaitan dengan perkara-perkara teknikal lah. Kos saya tak tahu, ini kos di peringkat Kementerian JKR. Di peringkat Kementerian JKR. Janjinya tahun ini.
Beliau berkata demikian selepas merasmikan sambutan Hari Belia Negara peringkat daerah di Dataran Lenggong. Kerajaan sebelum ini meluluskan cadangan pembinaan jalan pintas itu sebagai laluan alternatif kepada terowong menora di Lebuh Raya Utara Selatan Plus bagi mengurangkan risiko kemalangan jalan raya. Aktiviti perikanan kian rancak di Lambur Kanan Bota Parit susulan pembinaan landas bot untuk manfaat nelayan. Itu antara perkongsian menerusi lintah langsung dari Perak kali ini. Untuk berita lanjut, kita bersama Fahmi Muhammad Nur. Fahmi, silakan. Terima kasih, Alif. Pembinaan landas bot di Lambur Kanan Bota Parit bakal merancakkan lagi aktiviti perikanan di kawasan tersebut. Selain menarik perhatian pengunjung, manfaatnya dirasai lebih 20 nelayan darat di kawasan berkenaan untuk mendaratkan dan memunggah hasil tangkapan ikan dengan lebih efisien. Esko Belia dan Sukan Komunikasi dan Multimedia Negeri Khairul Syaril Mohamad berkata, usaha digerakkan Perbadanan Pembangunan Pertanian Negeri Perak SADC sebagai tanggungjawab sosial korporat dengan peruntukan dana hampir RM40,000. Di kawasan sekitar ni tak kurang daripada 20 orang yang darat yang ada di sini. Yang mana mereka juga akan mewujudkan satu persatuan khusus di sini untuk akhirnya landas ini kita akan serahkan kepada mereka tadi untuk mereka uruskan perkara ini. Itu satu. Yang keduanya, kita juga harap dengan adanya jeti ini ia akan memberikan nilai tambah pada kawasan ini yang saya lihat ada potensi untuk menjadi kawasan tarikan baru. Beliau ditemui selepas merasmikan penyerahan landas bot tersebut di Lambur Kanan Bota Parit. Selain mampu memuatkan 2 buah bot pada satu-satu masa, landas bot berkenaan berupaya meningkatkan sumber pendapatan nelayan. Premis perniagaan di Ipoh yang gagal mematuhi arahan pemasangan jalur gemilang sempena sambutan Hari Kebangsaan akan dikenakan kompaun RM250. Meskipun begitu, Datuk Bandar Ipoh Datuk Rumaizi Baharin berkata pihaknya masih mengamalkan pendekatan memberi nasihat sebelum sebarang kompaun dikeluarkan. Sebanyak 6,000 notis pemasangan bendera telah dikeluarkan kepada premis-premis persendirian. Pihaknya juga telah memasang lebih 5,000 jalur gemilang di jalan-jalan utama sekitar Ipoh. Nak mengibar jalur gemilang ini memang kita dah syorkanlah semua warga Ipoh untuk mengibarkan jalur gemilang. Dan apa yang paling penting bagi saya lah, bukan sangat selain daripada pengawal ini wajib buat kan, tapi yang lebih penting itu roh kita menyambut kemerdekaan. Yang itu lebih utama. Maknanya kesedaran kita mengenai kepentingan kemerdekaan. Kesedaran kita mengenai apa itu kemerdekaan. Beliau terdahulu melancarkan kempen Kibar Jalur Gemilang peringkat Majlis Bandaraya Ipoh. Lebih 1,000 warga kerja MBI terlibat di samping pelbagai aktiviti termasuk perarakan pasukan penguatkuasa MBI, persembahan dan pemasangan jalur gemilang pada kenderaan rasmi MBI. Menjelang sambutan Hari Kebangsaan, semangat patriotisme terus diterjemahkan dengan pelbagai cara. Bagi seorang pesara Jaafar Othman dan isterinya Nurlia Hashim, mereka tidak jemu menghias rumah dengan konsep kemerdekaan setiap kali menjelang 31 Ogos. Wartawan Nur Ain Abu Bakar sempat berkunjung ke rumah pasangan itu di Taman Kerian Parit Buntar untuk menyaksikan sendiri keunikan hiasan tersebut. Jaafar berkata sudah menjadi tradisi dia dan isteri menghias kediaman dengan dekorasi patriotik. Selain hiasan 600 bendera, replika bangunan bersejarah turut dibina menggunakan barangan terpakai seperti lebihan kertas, kayu dan pelepah kelapa. Replika ni datang daripada barang-barang terbuang. Kalau apa tengok yang kita ni rasa nak ni yang boleh diguna pakai, kita ambil bawa balik. Lepas tu kita akan buat tengoklah bentuk apa yang boleh jadi benda-benda tu. Macam kotak-kotak ke apa, benda span apa semua dengan apa ekonnya ni. Jadi benda tu kita boleh ubah sesuai. Macam-macam kita boleh bentuk. Yang tu kita inilah benda tu yang kita semula lah benda yang terpakai. Keunikan hiasan dan lanskap yang dihasilkan turut menarik minat jiran dan orang ramai yang melalui kawasan rumahnya untuk mengabadikan kenangan.
Selain bendera, fakta-fakta sejarah ini juga digunakan oleh Encik Jaafar sebagai bahan hiasan bagi mengingatkan dia dan anak-anak tentang asal-usul mereka sekaligus dapat menerapkan nilai-nilai patriotisme dalam diri mereka masing-masing. Tahun ini, Jaafar tidak ketinggalan menyertai pertandingan keceriaan Bulan Kebangsaan 2022 anjuran Jabatan Penerangan Malaysia, Japan Negeri Perak. Untuk hiasan ni, atas semangat saya tiap-tiap tahun, saya bila ada bulan kemerdekaan tetap saya masuk. Saya akan berubah desain bentuk apa yang ada di pemikiran saya, tak ada masalah. Masuk pertandingan, kalau ada ni kita masuk, kalau tak ada kita tak ada masalah. Kita tetap sama ya. Semangat kemerdekaan tetap ada pada jiwa. Diharapkan semangat ini dapat menjadi contoh kepada generasi muda agar menghargai kemerdekaan kerana ia bukan mudah untuk dicapai, malah perlu dipertahankan sampai bila-bila. Nur Ain Abu Bakar, RTM. Sekian paparan berita dari Perak, kembali bersama Alif. Assalamualaikum, salam hormat. Baik, terima kasih Fahmi. Rakyat ada pilihan dan cara untuk menzahirkan semangat kemerdekaan dan tiada paksaan dalam mengibarkan jalur gemilang. Namun begitu, Pengerusi Jawatankuasa Penerangan Komunikasi Multimedia, Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Kedah, Datuk Romani Wan Salim berkata, semangat cintakan negara seharusnya terus disemarakkan agar jati diri setiap rakyat terus kukuh. Kerajaan negeri tidak memaksa untuk mengibarkan jalur gemilang, namun sebagai rakyat yang bertanggungjawab seharusnya secara sukarela menyemarakkan sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Kerajaan negeri, Kedah kita tak buat begitu. Yang pentingnya kita sampaikan maklumat, memastikan kalau kita cinta kepada negara, kita sendirilah yang bertanggungjawab atas negara kita. Kita nak buat apa, kita tak mau percaya paksaan, biar cara sukarela. Kita mengkibat salah satu cara untuk mempertahankan negara, tanda cinta kita sayang pada negara, kita letaklah tanda kemerdekaan. Program Kibar Jalur Gemilang yang dilancarkan mendapat sambutan menggalakkan masyarakat tempatan. Edaran jalur gemilang secara percuma juga dilakukan di peringkat daerah dan Jawatankuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung JPKK bagi menggalakkan masyarakat mengibarkan jalur gemilang di premis masing-masing. Seramai 8,064 pelatih berjaya menamatkan latihan kemahiran di 3 pusat giat mara di Perlis sejak 1987 sehingga kini. Manakala 86% pelatih giat mara mendapatkan pekerjaan setelah tamat latihan. Menurut Pengarah Giat Mara Negeri Harun Razi, sehingga kini 11 kursus ditawarkan dengan tempoh latihan antara 3 bulan hingga 2 tahun. Antaranya masakan dan pramusaji, terapi kecantikan dan solekan, baik pulih telefon pintar, pendawaian elektrik serta teknologi automotif. Kini, seramai 136 pelatih baharu sedang mengikuti latihan di ketiga-tiga Giat Mara. Giat Mara ni kelebihannya kita menumpukan latihan kepada hands on. Sebanyak 80% modul kita tumpu kepada hands on dan 20% teori. Selain daripada itu, kita juga melakukan 2 program persijilan, iaitu sijil profesional Giat Mara dan juga kita comply kepada sijil kemahiran Malaysia, Jabatan Pembangunan Kemahiran dan juga lain-lain kompetisi Suruhanjaya Tenaga dan juga kompetisi di dalam bidang kimpalan. Beliau menghadiri Majlis Graduasi Giat Mara 2022 di Kangar yang disempurnakan Ketua Pegawai Eksekutif Giat Mara Datuk Jabar Jaafar dengan memperlibatkan 94 graduan. Penantian kira-kira 150,000 penduduk Bera untuk memiliki institusi kesihatan sendiri selepas lebih 10 tahun akhirnya tercapai. Hospital Bera yang mula dibuka sejak Julai lalu kini mula beroperasi secara berperingkat. Pembinaan hospital itu pastinya memudahkan penduduk untuk mendapatkan perkhidmatan kesihatan.
Alhamdulillah hospital Bera sekarang dah beroperasi, maknanya kita makin dekat lah. Untuk ke hospital sebelum ini kita ke Temerloh, maknanya gembira sangat lah. Dah bertahun-tahun tunggu, ini dah jadi kenyataan dah. Orang kampung pun senang lah dan makin dekat kan. Kedai sebelum ni kita kena ke Temerloh lah. Penduduk Bera kini tidak lagi perlu ke Hospital Sultan Haji Ahmad Shah Hoshas di Temerloh yang mengambil masa kira-kira 30 minit jika berlaku sebarang kecemasan. Saya sangat suka, sangat besar hatilah kerana senang penduduk sini nak pergi tempat dekat. Kalau sebelum ni sakit apa-apa jauh nak pergi kan. Memang bersyukur sangatlah dapat hospital ni. Kita berdepan dengan masalah bekalan makanan. Bagi pesara polis Madhavan Pillay yang telah menetap lebih 15 tahun di daerah itu, pembukaan hospital ini sentiasa dinantikan oleh penduduk setempat. Sebelum ini kita kena pergi apa-apa urusan berkaitan dengan perubatan, kita kena pergi hospital Bera, ni hospital Temerloh. Tapi sekarang apabila hospital Bera dah buka, kita pun sukalah, gembira. Pasal kita tak perlu pergi jauh dan kita rasa kita hidup tenteramlah sini. Mereka ditemui selepas majlis perasmian Hospital Bera oleh Perdana Menteri. Turut hadir Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin. Sultan Terengganu Sultan Mizan Zainal Abidin berkenan menyempurnakan perasmian penutup Maharajan Amal Islami Mu'allaf Peringkat Kebangsaan 2022 di Institusi Latihan Islam Malaysia ILIM Kampus Besut. Program dui tahunan yang disertai peserta dari seluruh negara itu bertujuan mencungkil bakat saudara Muslim daripada pelbagai etnik dan kaum di Malaysia. Keberangkatan tiba baginda diiringi Sultanah Terengganu Sultanah Nur Zahirah dan Yang di-Pertuan Muda Terengganu. Turut berangkat Yang Amat Mulia Paduka anak-anda baginda. Hadir sama Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Idris Ahmad dan Menteri Besar Terengganu Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar. Mereka yang bersifat demikian ialah orang-orang dimenangi oleh Encik Muhammad Umar. Saya ucap terima kasih kepada pihak Majlis Agama Islam Negeri Terengganu yang telah pun menyumbang wang sebanyak RM20,000 dan juga tabung haji yang telah menyumbangkan RM8,000 kepada Johan bagi setiap acara tilawah Al-Quran dan hafazan. Baginda berkenan menyampaikan hadiah kepada para pemenang melalui acara-acara yang dipertandingkan termasuk tilawah Al-Quran, hafazan Al-Quran, syarahan, azan dan iqamah serta nasyid. Sultan Mizan turut berkenan menyempurnakan pemasyuran Institusi Latihan Islam Malaysia Wilayah Timur sebagai Institusi Latihan Islam Malaysia Kampus Besut. Baik, peluang memperoleh pendapatan secara harian dipercayai menjadi faktor utama lepasan sijil pelajar Malaysia SPM lebih berminat bekerja sebagai penghantar makanan dan pemandu e-hailing berbanding menyambung pelajaran. Presiden Persatuan Pentadbir Universiti Awam Malaysia MASTI Raja Shah Erman Raja Arifin berkata, lepasan SPM dilihat selesa dengan situasi tersebut yang tidak memerlukan perancangan jangka masa panjang bagi mendapatkan pekerjaan. Selain pendapatan mudah, golongan berkenaan juga tidak perlu memikirkan hala tuju diri dalam pengajian yang turut menyumbang kepada penurunan kemasukan pelajar di Institut Pengajian Tinggi pada masa kini. Beliau berkata demikian semasa sambutan Hari Pentadbir Universiti Awam Peringkat Kebangsaan dan Anugerah Gemilang MASTI di Johor Bahru. Anjuran kali keempat itu menyaksikan penerimaan anugerah meningkat 300 kali ganda, bertujuan menyuntik semangat dan memberi motivasi kepada organisasi dan universiti awam. Dan ini sebenarnya satu pencapaian tertinggi dan penerangan aras. Kami juga Pentadbir Universiti Awam ini mampu sebenarnya untuk mencapai satu resolusi yang sangat tinggi dalam menjalankan tugas yang diberikan kepada kami. Sebenarnya ada 9,652 orang yang bernaung di bawah MASTI.
Baik, 2 wanita maut manakala 3 lelaki dan seorang wanita cedera dalam satu kemalangan melibatkan 2 kereta di Jalan Berhampiran Felkra Dusun Panti, Kota Tinggi, Johor 10.51 pagi tadi. Mangsa yang maut Titah Abdul Ghani 58 tahun dan Samsiah Abdullah 21 tahun manakala pemandu kereta Muhammad Fahmi Aizal Mokhtar 24 tahun cedera. Komando Operasi dari Balai Bomba dan Penyelamat Kota Tinggi Pegawai Bomba Kanan 2 Ibrahim Wahid memaklumkan pemeriksaan di lokasi mendapati 4 mangsa cedera telah keluar dengan sendiri manakala mangsa yang maut tersepit di dalam kereta. Kedua-dua wanita dikeluarkan menggunakan peralatan khas dan disahkan meninggal dunia sebelum diserahkan kepada pihak polis untuk siasatan lanjut. Mangsa yang cedera dihantar ke Hospital Kota Tinggi. Seramai 10 anggota bersama sebuah jentera dan ambulan unit bantuan Perkhidmatan Kecemasan EMRS terlibat dalam operasi. Saudara, amalan mengibar jalur gemilang melambangkan penghormatan dan penghayatan semangat patriotik terhadap negara. Tinjauan di sekitar Kuala Lumpur mendapati jalur gemilang dalam pelbagai saiz mengibar megah terutamanya di bangunan kerajaan dan swasta. Namun, tradisi seperti melekat bendera di kenderaan berkurang seketika ini. Setelah 2 tahun, sambutan Hari Kebangsaan bakal diadakan secara besar-besaran dengan menerima kehadiran orang ramai. Justru, orang ramai perlu menunjukkan semangat patriotik dengan mengibarkan jalur gemilang. Ogos ni kita nanti untuk membawa family pergi Dataran Merdeka menyambut kemerdekaan bersama-sama lah. Mengibarkan jalur gemilang ni satu kewajipan bagi rakyat Malaysia untuk semangat cintakan negara lah. Saya rasa sebagai rakyat Malaysia itu adalah tanggungjawab masing-masing untuk kibarkan jalur gemilang, terutamanya pada musim atau bukan musim lah, waktu bulan kemerdekaan lah. So itu paling basic yang kita boleh buat. So saya rasa sebagai warga negara Malaysia kita patut tunaikan dan tanggungjawab lah. So denda tak denda apa pun kita tetap kena buat secara rela. Jadi saya rasa kita sebagai rakyat Malaysia kita patut rasa semangat lah balik, and after what happened to our country in 2 years and now we coming back stronger lah. So bila saya tengok banyak bendera sekitar KL tu, saya rasa semangat lah. Pada siapa-siapa yang Malaysian citizen lah to take the peluang ni untuk kibarkan bendera lah. 1 tahun sekali saja merdeka. So every year my place there I stay Ceras, kibar bendera. Jalur gemilang adalah lambang kedaulatan negara yang berkait rapat dengan semangat patriotik. Justru untuk menyemarakkan lagi sambutan Hari Kebangsaan ke-65 pada kali ini, ayuk sama-sama kita kibarkan jalur gemilang walau di mana anda berada sebagai tanda cintakan tanah air. Rufina Mary Ambrose, RTM. Baik saudara, berita wilayah 20 Ogos 2022 berakhir di sini. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita.rtm.gov.my. Semarakkan sambutan Bulan Kebangsaan dan marilah kita sama-sama kibarkan jalur gemilang. Saya Alif Ashraf Kamanor. Dengan itu, Assalamualaikum, salam keluarga Malaysia.